Salam sejahtera, anda sedang menonton agenda Awani Asia. Baik, untuk waktu ini boleh kita nak memberi tumpuan khususnya melihat kepada pemulihan ekonomi di peringkat serantau dan global pasca pandemik. Ini sudah tentu melihat kepada di tengah-tengah ketidaktentuan cabaran di peringkat global. Ini terkait juga dengan apa yang kita sebut tentang kesan krisis geopolitik dan juga gangguan bekalan rantaian di peringkat global. Tapi untuk waktu ini juga kita perlu menyorot kembali untuk melihat bagaimana satu sektor yang begitu berkembang maju di tengah-tengah ketika krisis pandemik pada 2 ataupun 3 tahun yang lalu. Yang saya masukkan adalah digital ekonomi ataupun ekonomi digital, kerana ketika lockdown beberapa ketika dahulu kita tahu ramai pihak berada di rumah, dan pada ketika itulah ekonomi digital ataupun rutin seperti online shopping ataupun aktiviti membeli belah secara atas talian begitu rancak sekali. Dan kalau boleh pada waktu ini saya nak kaitkan dengan satu kajian yang dilakukan oleh Ipsos yang mana menyatakan walaupun sektor ekonomi sudah pun dibuka dan juga operasi perniagaan secara fizikal sudah dibenarkan, namun kajian mendapati rakyat Malaysia sudah selesa dengan kaedah pembelian secara atas talian, khususnya ketika pelaksanaan PKP beberapa ketika dahulu. Baik, pada waktu ini memandangkan ini adalah agenda Awani Asia dan sudah tentu kita ingin melihat daripada perkembangan semasa di peringkat serantau, kerana di China iaitu pada 18 Jun iaitu pada ketika ini sedang pun berlangsungnya satu festival beli belah atas talian ataupun disebut sebagai festival beli belah 618. Kalau diikutkan angkanya belum dapat lagi data terkini untuk tahun 2022, tapi untuk rekod untuk tahun sebelumnya nilai jualan mencecah lebih pada 85 bilion dolar, meningkat 26.5% berbanding tahun yang sebelumnya. Baik, untuk waktu ini boleh saya nak bersama dengan Zhang Hong, wartawan dan juga kolumnis daripada kumpulan Bidai Cedera CMG, dan seorang yang kita tamu adalah Chris Daniel Wong, iaitu Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia. Chris, boleh saya nak mulakan dahulu diskusi pada waktu ini bersama dengan Zhang Hong. Zhang Hong, boleh kongsikan, saya tahu belum lagi dapat data dan juga statistik terkini untuk tahun ini, tapi mungkin boleh beri gambaran dengan lebih jelas berkaitan dengan Festival 618 untuk tahun ini. Kita tahu China ada masih lagi beberapa tempat ataupun sebelum ini beberapa bulan lepas ada beberapa tempat dikenakan kembali perintah lockdown. Mungkin adakah perintah lockdown yang dikuatkuasakan kembali ini memberi kesan kepada Festival 618 untuk tahun 2022, Zhang Hong? Terima kasih. Sebenarnya memanglah kalau data belum ada, tapi saya sendiri sudah memberi sumbangan kepada jualannya. Dan sempena itu pesta membeli belah dalam tarian ini yang jatuh pada 18 Jun. Tapi sebenarnya kalau aktiviti boleh dikatakan dimulakan sejak awal Jun ini sudah bermula. Dan harganya sudah langsung diturunkan, dan saya dengan peluang ini sudah tukar satu mesin cuci untuk keluarga. Dan kalau harganya memang sudah diberi potongan yang besar-besaran, kira-kira lebih kurang 300 yuan lebih murah berbanding dulu lah. Dan saya rasa ini sudah menjadi satu pesta beli belah yang amat penting bagi pengguna di China, khususnya dalam tarian. Dan ada satu lagi iaitu 11 November, iaitu pada hujung tahun. Dan kalau 18 Jun ini jatuh pada pertengahan tahun. Dan kedua-dua pesta beli belah ini amat penting kerana memanglah akan menyumbang iaitu yang cukup besar bagi ekonomi digital di China punya. Dan kalau 18 Jun ini dimulakan oleh satu syarikat yang namanya Jingdong atau lebih terkenal dengan JD.com. Dan dia amat berbeza dengan macam Alibaba. Dan Alibaba dia dulu dia sebenarnya tidak ada ada itu penjual sendiri. Dia menyediakan platform dan alat jualan alat bayaran untuk pihak ketiga kepada semua pengguna platform tersebut. Dan kalau JD.com dia merupakan satu syarikat, dia ada macam ruang simpanan sendiri dan juga ada sistem logistik sendiri punya. Dan kalau 18 Jun ini merupakan tarikh iaitu perasmian syarikat tersebut yang jatuh pada tahun 1998. Hingga sekarang dia sudah menjadi satu tarikh yang amat istimewa bagi syarikat tersebut untuk membeli potongan yang cukup besar bagi penggunanya dalam tarian. Dan ikut trend tersebut, berbagai platform yang lain termasuk macam Alibaba punya, mereka
turut memilih peluang ini untuk menyediakan potongan yang cukup besar kepada pengguna supaya menarik itu penggunaan. Oleh itulah, saya rasa ini sudah menjadi salah satu pesta beli belah yang dalam talian yang amat penting bagi pengguna digital punya. Dan kalau katakan wabak, sebenarnya wabak membawa impak kepada berbagai sektor yang lain. Tapi saya rasa kalau e-dagang ini berkecuali, kerana dia sebenarnya tak perlu ada kedai-kedai yang terbuka, dia kalau ada khazanah, kalau ada ruang simpangan, kalau ada barangan di sana, dia boleh langsung dihantar oleh penghantarnya ke rumah kami. Dan kalau dalam macam lockdown atau kawalan pergerakan di berbagai bandar dilaksanakan, sebenarnya kalau sistem logistik yang berkaitan dengan e-dagang, platform e-dagang ini diutamakan oleh kerajaan. Iaitu kalau penghantar mereka mendapat itu kawalan kesihatan yang cukup ketat dan menjamin mereka adalah sihat. Dan setelah itu mereka diizinkan untuk terus bergerak di seluruh bandar untuk menghantar barangan-barangan yang diperlukan kepada setiap keluarga. Saya rasa ini amat penting bagi kestabilan masyarakat, khususnya dalam macam keadaan wabak yang baru berlaku di Beijing juga. Kita tengoklah kalau dalam sebulan yang lalu, kalau Beijing juga mengalami lagi itu impak dari Omicron dan ada lockdown juga diadakan di sini. Tapi kehidupan kami tidak ada impak yang cukup besar kerana kalau macam logistik dari berbagai platform e-dagang dan juga penghantaran makanan juga semuanya lancar dilaksanakan. Oleh itu saya rasa setelah itu kita masuk era endemik, saya rasa kalau e-dagang ini mesti akan mengalami satu perkembangan baru. Chris, itu adalah cerita juga perkongsian daripada Zhang Hong melihat kepada Festival 618 di China. Tapi kalau nak banding dengan Malaysia, kita belum ada satu lagi ataupun ada satu festival atau pesta beli belah yang bukan atas inisiatif perniagaan platform tertentu. Kita ada, tetapi itu adalah atas inisiatif company ataupun syarikat tertentu. Tapi mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan seperti apa yang saya maklumkan pada awal tadi, kajian daripada Ipsos yang mana rakyat Malaysia sudah selesa untuk shopping atas talian ni sejak daripada PKP sampailah pasca pandemik apabila sektor ekonomi dibuka. Malah ada laporan dan juga daripada Ipsos ini menyatakan terdapat sedikit penurunan aktiviti melayari platform e-dagang iaitu 3% daripada 75% hingga 72%, tetapi peningkatan melalui pembelian melalui platform e-dagang dalam 6 bulan terkini merekodkan peningkatan sebanyak 1%. Jadi pada waktu ini mungkin boleh kongsikan sedikit pandangan bagaimana kita boleh fahami tentang walaupun sistem ekonomi telah pun dibuka pada waktu ini, ia tidak langsung memberi ancaman kepada trend pembelian atas talian ini, Zhang Hong, Chris Wong. Terima kasih, Fauzi. Saya percaya bahawa apabila kita melihat pembelian di dalam talian, kita kena lihat dua sudut. Apabila sesuatu ekonomi telah pun dibuka semula, memang nescaya kita tahu bahawa rata-rata pelanggan ataupun customer mereka akan pergi ke mall dan sebagainya. Sebab itu sifat manusia. Itu kita tak boleh nak elakkan. Tetapi apa yang sebelum saya pernah sebut experience store. Jadi kita lihat peningkatan pembelian dalam talian bagi orang muda tidak meningkat sedikit dan tidak menurun oleh kerana ramai orang muda ini mengambil kesempatan pergi ke kedai untuk mendapatkan experience, pengalaman orang kata melihat benda yang mereka nak beli, melihat nak beli. Tetapi apabila mereka hendak melakukan pembelian, mereka kembali ke dalam talian kerana rata-ratanya apabila membeli dalam talian kita tahu harganya lebih murah. Mungkin yang membeli dalam talian tu bukanlah kedai asal yang mereka pergi tengok barangan tersebut. Mungkin kedai lain. Saya bagi contoh je lah, mungkin kedai lain. Mungkin mereka memberi lebih banyak diskaun dan sebagainya. Jadi kita lihat trend ini semakin meningkat di kalangan orang muda. Tapi kalau kita lihat kepada orang yang
umur dia agak meningkat sedikit, iaitu pada 50 tahun ke atas dan sebagainya. Apabila kita melihat trend orang yang umur yang meningkat ni, apabila mereka membeli, mereka bukan membeli orang kata barangan dalam talian seperti gadget, pakaian dan sebagainya, tetapi banyakkan makanan ruji ataupun grocery boleh dikatakan. Jadi kita kena lihat pada sektor tu. Apabila kita lihat pada statistik tu, kita kena lihat pada sektor. Orang muda apakah jenis yang barang yang mereka beli dengan talian, dan kepada orang umur meningkat sedikit, apakah barang yang mereka beli dengan talian ataupun beli di pasar raya. Jadi kita nampak trend itu sebenarnya. Jadi trend ini akan berkekalan, ya, akan berkekalan. Seperti yang kita tahu, pasarnya kita mendapat barang yang lebih fresh, barangan yang lebih segar daripada segi makanan. Jadi apabila ekonomi buka, tak usahlah mereka membeli dengan talian. Itu pemikiran mereka. Dan kita katakan pakaian rata-rata kita nak cuba pakaian tersebut kan, kita nak feel pakaian tersebut. Jadi apabila kita melihat orang yang umurnya meningkat sedikit, mereka ni banyak membeli secara brick and mortar ataupun di kedai-kedai. Jadi inilah orang kata sifat-sifat trend manusia sedemikian. Tetapi saya percaya apabila apabila 618 ataupun 18 Jun sale daripada JD.com, saya percaya secara langsung kita akan nampak banyak small parcel purchase. Small parcel purchase bermaksud barangan kecil-kecilan. Jadi ini sedikit merancangkan lagi perdagangan dua hala antara China dan juga Malaysia. Banyak orang di sini yang membeli secara barangan kecil, small parcel, dan penggilang China akan menghantar barangan tersebut ke Malaysia. Dan juga di sini kita nampak trend tahun lepas, walaupun semasa PKP ataupun PKP, CMCO, kita melihat small parcel banyak dihantar daripada Malaysia ke China juga, semasa jualan 618. Contoh barangan adalah barangan seperti kopi putih, white coffee, ataupun barangan makanan kering dan sebagainya. Itu contoh kita nampak daripada impak tahun lepas semasa berlangsungnya orang kata jualan 618. Zhang Hong, mungkin boleh kongsikan pada waktu ini, kalau dilihat daripada senario yang diberi sedikit gambaran oleh Chris Wong tadi, dia sebenarnya melihat kepada dua faktor. Satu, harga dan juga satu pilihan. Kalau anak muda ni lebih melihat kepada harga lebih murah, sebab itu mereka memilih untuk membeli atas talian. Tetapi bagi sedikit yang dewasa atau yang berusia, bagi pembelinya, mereka lebih gemar untuk pergi ke store ataupun kedai fizikal. Tapi di China bagaimana? Adakah trend dan juga senario yang digambarkan oleh Chris Wong sebentar tadi berlaku di China, ataupun bagaimana boleh kita fahami tentang trend pembelian pengguna di China? Okay, sebenarnya kalau di China kita mungkin sudah berkembang lebih jauh, dan memang kalau e-dagang sudah membawa impak kepada shopping mall macam. Dan kalau di China memang masih ada banyak kompleks perniagaan atau shopping mall besar-besaran. Tapi kebanyakan orang pergi ke sana untuk makan, untuk minum, untuk menonton filem. Dan kalau beli belas sekarang sudah kurang. Dan kalau kita lihat, seperti apa yang sudah dikongsikan oleh Chris, kita kalau lihat macam ada baju yang dijual di shopping mall, tengok amat suka. Dan kalau tengok harganya, mesti kalau mahal branding dengan dalam platform e-dagang. Dan kita langsung akan cari dari e-dagang. Kalau dalam berbagai platform macam di JD atau di Alibaba, mereka juga ada kedai yang dibukakan oleh jenama tersebut. Dan mungkin baju yang sama dijual di sana. Dan ada potongan yang lebih besar. Dan kita akan memilih langsung beli melalui internet sajalah, melalui platform e-dagang saja. Dan ini merupakan satu trend baru di China. Dan kerana kalau di China, saya ingat kalau saya buat kali pertama membeli barang melalui dalam talian sudah 20 tahun yang lalu. Dan selepas itu kita ada perkembangan yang cukup besar dalam bidang tersebut. Bahkan sebenarnya menghadapi sedikit masalah yang baru. Mungkin nanti juga akan diulangi di Malaysia. Nanti saya rasa ini akan memberi sedikit pengalaman kepada Malaysia juga.
Iaitu kita lihat kalau macam Alibaba mereka menjadi platform yang paling besar untuk e-dagang di China dan juga menyediakan satu alat iaitu pembayaran pihak ketiga iaitu Alipay. Kita bayar kepada Alipay dulu dan kalau sudah mendapat barangan tak ada masalah, Alipay menghantar wang tersebut kepada penjual. Dan ini akibatnya akhirnya Alipay atau alat pembayaran pihak ketiga yang lain, dia akan mengumpul dana yang cukup besar. Dia terlalu banyak wang ketika dalam tangannya. Dia akan fikir bagaimana menambah wang tersebut. Dia akan mencampur tangan kepada bidang yang lain, macam mereka akan cuba kepada bidang kewangan. Mereka akan cuba menukarkan fungsi dari bank untuk meminjam wang kepada pihak lain. Jadi ini menjadi masalah yang baru yang timbul selepas itu perkembangan e-dagang yang cukup besar di China. Dan akhirnya kerajaan China mengeluarkan dasar yang baru untuk menyeka fungsi dalam platform macam alat pembayaran pihak ketiga atau e-dagang. Dan ini satu masalah yang baru. Dan satu lagi iaitu kita tengok kalau baru-baru ini TikTok Shop sudah dibuka di Malaysia, di Thailand, di Filipina dan di Vietnam. Dulu di Indonesia sudah ada. Iaitu kalau penjual atau dia menjadi tular di TikTok, dia boleh tolong mempromosi barangan kepada pengikutnya. Jadi pengikutnya boleh langsung klik itu link dalam siaran langsungnya untuk membeli belah. Dan ini merupakan satu modal yang amat popular pada beberapa tahun yang lalu di China punya. Dan sekarang saya rasa mungkin juga akan menjadi tular di Malaysia. Dan masalah juga timbul selepas itu iaitu penjual yang tersohor dalam platform tersebut, mereka mempunyai kebanyakan sumber kerana dia tersohor, kerana pengikutnya banyak. Ramai jenama memilih menyediakan barangan dijual di platformnya. Tapi dia akan mestilah meminta barangan yang dijual di ruang siaran langsungnya paling murah di seluruh kalau branding dengan berbagai platform. Dan juga ada masalah macam kalau barang yang dijual, meskipun ramai orang sudah yakin kepada mereka kerana sekarang kalau kita mau memilih barang yang diperlukan melalui platform e-dagang ini terlalu banyak, susah untuk memilih. Jadi kita sekarang yakin kepada penjual yang menjadi tular di macam TikTok atau berbagai platform media sosial yang lain. Tapi kadang-kadang barang yang disediakan oleh mereka kualitinya kurang baik. Atau ada masalah yang lebih teruk iaitu ada berapa penjual yang tersohor dalam platform tersebut. Akhirnya didapati ada masalah yang macam mereka sudah mendapat banyak wang tapi mereka tidak membayar cukai yang cukup. Jadi sekarang mereka juga dikena tindakan. Oleh itu saya rasa ini semuanya masalah yang baru berikutan dengan perkembangan ekonomi digital. Mesti ada dan kita perlu ada satu persiapan untuk menanganinya. Chris, melihat kepada perkembangan dan juga potensi yang luar biasa daripada ekonomi digital pada waktu ini, bagaimana boleh kita meramalkan dan juga sejauh mana kita akan melihat kepada digitalisasi dan juga metaverse ini dapat mengubah masa depan peruncitan? Malah ada yang berpendapat akan adakah wujud satu integrasi daripada pengalaman pembelian atas talian dan juga physical spaces ini. Kau boleh dikongsikan pada waktu ini masa depan yang boleh diubah untuk sektor peruncitan. Kalau kita lihat pada topik metaverse, ia amat berbeza sekali dengan orang kata e-dagang peruncitan. Kerana apabila kita menyebut metaverse, ia adalah satu orang kata alam maya di mana dia menggunakan NFT, non-fungible token, ataupun token menggantikan fiat. Fiat iaitu duit tunai, tetapi token adalah duit maya, token maya ataupun duit shilling maya orang panggil. Jadi apabila kita melihat trend metaverse ataupun NFT, ia tidak sama sekali boleh menggantikan industri e-dagang kerana dia berlainan. Seperti sekarang, apabila kita menggunakan platform-platform untuk membeli barangan ataupun membeli belah, masih kita menggunakan kredit kad sebagai orang kata pengantaran penerima pembayaran. Jadi kita menggunakan kredit kad ataupun FXP
orang kata direct debit daripada bank account untuk membuat sesuatu bayaran kepada servis ataupun produk yang kita beli. Rata-rata sama sekali di seluruh dunia belum ada satu lagi bank tempatan ataupun kerajaan tempatan yang membenarkan NFT ataupun token untuk digunakan untuk barangan dibeli secara dalam talian. Mungkin sekarang tidak, tetapi kelak mungkin 6 bulan ataupun setahun kemudian kita tidak tahu kerana dasar perbankan setiap negara akan berubah sentiasa mengikut peredaran zaman. Jadi apabila kita mengatakan metaverse adalah satu alam maya di mana seperti saya sebut awal-awal tadi, mungkin metaverse boleh digunakan, alam maya ini boleh digunakan sebagai experience center. Tetapi lagi satu another faktor lagi satu lagi, apabila kita masuk ke dalam alam maya metaverse, skrin yang kita lihat tu adalah skrin 3D seperti skrin kartun, saya boleh katakan seperti skrin kartun. Jadi ia tidak sekali memberi gambaran kepada para pengunjung ataupun para membeli satu orang kata ia adalah satu ilusi yang saya boleh kongsikan. Ia bukan adalah satu orang kata paparan skrin yang nyata. Jadi daripada situ mungkin customer experience tu tidak sampai ke tahap yang memuaskan lagi. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin mengikut peredaran zaman benda ini akan berubah. Jadi metaverse pada pandangan peribadi saya, it will still take some time. Dan juga penggunaan NFT ataupun token, it will still take some time dan sebagainya. Saya mungkin saudara Zhang Hong boleh kongsikan. Kita baru-baru ini kita lihat berita di China, kerajaan China telah orang kata meluluskan pengeluaran token RMB, token renminbi. Jadi tidak perlu kita gunakan wang tunai renminbi lagi, ataupun tidak perlu kita gunakan WeChat money lagi, tetapi token renminbi. Jadi kita nampak bahawa kerajaan China telah jauh ke hadapan berbanding dengan kerajaan-kerajaan serantau di mana mereka menggalakkan penggunaan NFT di dalam bentuk renminbi, iaitu satu mata wang yang amat nyata dan mempunyai orang kata nilai yang setara dengan mata-mata wang lain apabila ia ditukarkan. Itu pendapat saya. Okey. Kita macam tak banyak masa, tapi lebih kurang dalam 2 minit akhir ini, Chris mungkin boleh kongsikan bagaimana boleh kita lihat tadi di awal-awal tadi Chris ada mengatakan kalau festival 618 ni kita juga turut memasarkan barangan seperti ada white coffee ya, tapi mungkin dalam kurang pada 2 minit ini boleh kongsikan apa lagi kerjasama yang boleh diterokai untuk Malaysia, khususnya Malaysia dan juga China, untuk kita mendapat potensi sebenar dalam e-dagang ni. Bukan sekadar white coffee saja, tapi banyak lagi pilihan-pilihan yang ada yang boleh ditawarkan dari Malaysia untuk China. Chris Wong. Itu satu contoh lah. Selain daripada seperti yang kita selalu dagangkan ke China ialah komoditi, tetapi komoditi di dalam bentuk packing. Mungkin daripada segi kosmetik, kita nampak ada small parcel daripada segi kosmetik dihantar ke China, ataupun kacik Fatimah kampung, ataupun kata herba-herba daripada Malaysia. Jadi kita nak galakkan lagi small parcel delivery. Jadi pengusaha-pengusaha PMKS harus mengambil kesempatan mengusahakan peniaga mereka secara serantau menggunakan platform yang sudah ada, sama ada Alibaba ataupun JD.com, ataupun di Indonesia Tokopedia dan sebagainya. Jadi kita kena galakkan mereka dan ambil kesempatan tersebut. Okey, baik. Terima kasih Chris Daniel Wong. Chris Daniel Wong adalah Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia, dan sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong, wartawan pada Kumpulan Media Cina CMG, yang mana kedua-dua tetamu dan juga panelis berkongsi pandangan melihat kepada realiti dan juga masa depan untuk ekonomi digital, melihat kepada pasca pandemik dan juga pembukaan sektor ekonomi di peringkat serantau. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda Awal Niasia, saya Fauzin, kita jumpa lagi.